dekad yang lalu merupakan titik bersejarah apabila tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad yang dikenali sebagai Kumpulan Wakaf An-Nur Berhad pada ketika itu. Inisiatif perwakafan ini bermula dengan pewakafan aset di mana tapak Masjid An-Nur dan Klinik Wakaf An-Nur Kota Raya telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor oleh Johor Corporation. Bergerak terus ke hadapan di dalam inisiatif pewakafan, konsep wakaf saham diperkenalkan. Wakaf An-Nur menjadi pelopor pertama di dalam konsep pewakafan ini. Melihat kepada perkembangan operasinya, Kumpulan Wakaf An-Nur ditukar nama kepada Wakaf An-Nur Corporation Berhad pada tahun 2009. Ini disusuli dengan termeterainya Perjanjian Persefahaman MOU di antara Johor Corporation dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor, di mana Wakaf An-Nur dilantik sebagai Nazir Khas, berperanan untuk menguruskan aset dan saham syarikat yang telah diwakafkan oleh Johor Corporation. Pada 2017, Wakaf An-Nur bersifat lebih inklusif dengan membuka peluang kepada orang ramai untuk berwakaf menerusi wakaf saham Lakin Sentral. Langkah memperkenalkan wakaf saham ini ternyata telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Sekaligus, ianya memacu pembangunan sosio-ekonomi ummah. Ini dapat dilihat melalui 5 aktiviti teras tanggungjawab korporatnya, iaitu kebajikan am, pengurusan masjid, kesihatan, pembangunan sosio-ekonomi, kemasyarakatan. Sepanjang 2 dekad beroperasi, pelbagai anugerah dan pengiktirafan yang telah dicapai oleh Wakaf An-Nur ini sekaligus menjadikan Wakaf An-Nur sebagai sebuah badan korporat bertaraf institusi wakaf saham yang pertama di Malaysia. Kemajuan dan kecemerlangan yang dicapai selama ini menjadi pemangkin utama untuk Wakaf An-Nur terus produktif dan progresif di dalam meningkatkan lagi inovasi wakaf. Wakaf An-Nur komited menjadikan institusi wakaf ini terus mampat, lestari dan profesional bagi memperkasa ekonomi ummah sejagat. Wakaf An-Nur, 2 dekad bermakna, 2 dekad membela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya, keizinannya, kelapangan masa yang Allah berikan, kesihatan yang baik, dan Allah juga beri peluang kita untuk sama-sama berhimpun pada malam ini dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan dan rahmat bagi mereka-mereka yang menyertainya. Dan itu adalah di antara rezeki yang luar biasa yang diberikan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, iaitu rezeki di mana dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu, dan seperti mana disebutkan, itulah sepatutnya rezeki yang lebih-lebih lagi kita mencemburuinya jika ada pada orang lain. Tengok kawan lain dapat duduk majlis ilmu, kita kena rasa cemburu. Tengok orang lain dapat ibadah, kita kena rasa cemburu. Mudah-mudahan cemburu itu akan menjadikan kita di antara orang yang lebih banyak lagi beramal, insya-Allah. Jadi
Setelah saya rasa kita berhenti seketika memberi laluan kepada bulan Muharram atas kita membaca doa awal akhir tahun pada minggu yang lepas. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbahasan pengajian kita dalam makharijul huruf, dalam kita mengenal huruf-huruf Al-Quran. Yang sudah pasti bagi mereka-mereka yang nak kenal dengan Al-Quran, Allah muliakannya. Bagi mereka yang nak rapat dengan Al-Quran, Allah muliakannya. Rajin baca Al-Quran, Allah memuliakannya. Yang berusaha mempelajari Al-Quran, Allah memuliakannya. Yang mempelajari tafsir dan juga tadabbur, Allah memuliakannya. Apa jua perkara yang berkait dengan Al-Quran, pasti Allah memuliakannya. Termasuklah rongga-rongga mulut kita ni, hajah-hajah yang ada pada malam ni, tuan-tuan dan puan yang ada pada malam ni, yang akan menyebut setiap kalimah yang mulia ini, juga rongga-rongga tersebut akan menjadi rongga yang mulia. Mudah-mudahan insya-Allah. Hajah-hajah tuan-tuan perempuan dah bersedia insya-Allah. Jadi seperti biasa, tuan-tuan boleh sharekan, kita bersiaran langsung daripada page Wakaf An-Nur, boleh sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga siapa-siapa yang nak cuba dan bersedia untuk membaca dan menjadi volunteer untuk kita cuba bacaan, boleh ikuti di link Zoom yang disediakan di page FB ini insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pada hari ini kita akan insya-Allah kita akan belajar 3 huruf. 3 huruf ni pula di antara 3 huruf yang bagi saya kiranya penting. Dia huruf yang rapat-rapat, tapi kita nak tengok apakah perbezaan di antara ketiganya. Huruf yang pertama yang pada hari ini yang kita akan pelajari adalah tidak lain tidak bukan adalah huruf ra. Tuan-tuan, saya ada nampak kan skrin saya. Kalau tuan-tuan nampak saya macam kecil mata tak? Saya kurang sihat, kepala saya berat sangat, tapi tidak menghalang kita untuk kita meneruskan pengajian ilmu kita dan mudah-mudahan barakah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita bermula dengan huruf ra. Ra ni saya suka nak sebut di antara huruf yang masih ramai di antara kita yang belum sebut sebutannya dengan baik. Kenapa saya sebut sedemikian? Kerana kalau kita lihat contoh apabila ada pengajian-pengajian secara bersemuka, kita boleh tengok sebutan mulutnya tu, kita boleh tahu ra itu adalah ra yang baik ataupun tidak. Jadi kita tengok dulu makhraj ra. Makhraj ra tu kalau tuan-tuan boleh tengok tu, iaitu tarful lisan, di hujung lisan. Tarf tu hujung lisan, dia akan diangkat ke atas. Diangkat ke atas, sehingga apabila hujung lisan itu diangkat, sehingga kan apa tuan-tuan, sehingga kan akan ada seolah-olah ruang yang kecil di hujung lidah. Kalau disebutkan oleh para ulama, al-fajwatul lati yamurru minha yamurru juz'us saut, sehingga kan bila kita angkat lidah, bila kita angkat tu, nanti kat hujung lidah tu dia ada ruang udara, dan ruang udara itu disebut sebagai ruang kecil untuk menyempurnakan huruf ra tersebut. Nanti kita akan tengok. Jadi kita tengok dulu. Okey, ra itu mempunyai 6 sifat. Ada yang namanya sifat jahar. Jahar tu macam yang saya sebutlah tuan-tuan, dia jahar ni tidak ada hembusan, tidak ada aliran nafas yang terkeluar, dia tertahan. Tawassut ni di antara huruf ataupun nama lain bainiyah. Bainiyah, nak katakan dia itu tidak terlepas rahawah. Kalau rahawah ni terlalu lepas, syiddah dia tertahan, tapi dia duduk tengah-tengah. Dia nampak tertahan tapi ada ruang sedikit udara yang keluar. Nanti kita akan bahaskan. Istifal, huruf yang rendah. Infitah adalah huruf yang terbuka, tidak terkepung, tidak kita punya gusi keliling ni tidak terkepung, tidak terkatup. Infitah tu terbuka. Kemudian inhiraf. Kamera saya biasalah tu. Inhiraf ni apa? Inhiraf ni melencong, ataupun selain melencong kita panggil apa? Melencong lah yang saya jumpa inhiraf tu. Inhiraf ni macam mana? Saya nak bagi dulu. Tonton kena dengar supaya kita boleh dapat gambaran ra. Okey. Bila kita sebut ra, lidah kita akan diangkat. Jadi ruang udara yang keluar daripada bawah ni naik, dia nak keluar tu, dia nak keluar dah tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah angkat lidah kita. Jadi bila kita angkat lidah, maka akan ada ruang udara itu, dia akan melencong daripada sini, dia akan pergi ke hujung fajwah. Dia akan keluar di antara ada ruang subhanallah, ruang di antara lidah yang hujung sekali gini.
Tak boleh tunjuk lah. Kalau saya tengok, saya ada gambar ke tidak nanti saya tengok. Tapi dia nak kata inhiraf tu melencong udara itu ke saluran yang kecil di hujung lidah. Itu inhiraf. Takrir itu adalah bergetar. Dan bergetar itu bukanlah seperti mana begitu. Tapi ra tu getaran yang membadai dengan huruf ra. Tidak terlalu nipis dan tidak terlalu banyak. Okey, kita tengok dulu. Apakah kesalahan yang pertama yang rata-rata kita lakukan? Tengok, kita cek bacaan kita, cek bacaan suami isteri anak-anak kita. Iaitu kesalahan yang pertama adalah menyebut huruf ra itu dengan membulat atau memuncungkan bibir. Memuncung atau membulatkan. Macam ini. Tuan-tuan tengok mulut saya. Ra. Itu confirm. Kalau nampak mulut-mulut yang ada rupa-rupa sikit-sikit macam cencurut, muncung dia tuan-tuan, ra. Maka itu adalah satu kesalahan. Ra itu tidak dimuncungkan pun mulutnya, tuan. Ra. Ustaz, ra kan ra yang berbaris atas kan tafkhim. Tafkhim kan itu tebal. Ya betul. Jadi ra baru bunyi tebal. Tidak sama sekali. Jangan begitu. Ra itu hanya diangkat lidah. Jadi tuan-tuan tengok mulut saya sebut ra itu, maka tidak akan terkesan pun mulutnya. Tidak dimuncungkan pun. Ra, 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 ra. Jadi nak katakan tidak ra ni. Ra. Membulatkan gini, ra. Memuncungkan ra. Lebih kurang. Jadi contoh dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuan-tuan boleh cuba dekat rumah. Sambil kalau kat tepi tu ada cermin, boleh tengok cermin. Adakah bacaannya begini? Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau begitu salah. Yang nombor 2, adakah bacaan macam ini? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulutnya statik je, bibirnya statik, yang cuma yang main peranan itu lidah yang diangkat. Itu dia. Jadi pastikan lepas ni tengok cermin sebut ra. Tengok cermin sebut ra. Jangan begini. Ra. Tak nak. Mulutnya, bibirnya itu tidak bergerak pun. Bibir duduk relax, tenang-tenang, aman damai, macam duduk kat tepi laut, tuan-tuan. Cuma lidah saja yang bekerja, yang dinaikkan ke atas. Ra. Jadi tak dimuncungkan. Kemudian kesalahan kedua yang sering kali berlaku iaitu terdapat getaran yang berlebihan seperti mana dalam suratul A'raf pada ayat ke-205. Saya dah sebut tadi ra ni ada sifat takrir. Takrir tu ada getaran, tapi getaran itu tidak boleh berlebihan. Contoh kalau kita sebut dalam surah Al-A'raf, wadhkur rabbaka. Nampak tu? Wadhkur, kalau kur tu nak bagi ayam makan dedak lah, kita tabur jagung kur. Tapi kalau ra tu dia punya takrir tidak berlebihan, cukup wadhkur rabbaka kathir. Dia tak wazkur rabbakur bismillahirrahmanirrahim. Tu takrirnya ataupun getaran itu tidak boleh berlebihan. Itu yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan yang ini yang paling sering kali itu berlaku, iaitu ra yang sebutan ra yang rendah dan nipis. Ra ni kita tak bahas tuan, sebab ini kita secara madkhal, secara introduction yang asas. Tapi kalau kita pergi lebih lanjut, dia ada beberapa keadaan, lebih kurang 8 keadaan yang akan dibaca ra itu dibaca dengan tebal. Ada beberapa keadaan ra itu dibaca dengan nipis, tapi kita tak bahas secara terperinci lah di sini. Cuma saya nak bagi tahu contohnya di antaranya ra yang berbaris atas dan ra yang berbaris depan dia akan dibaca dengan tafkhim. Apa dia tafkhim? Tafkhim maksudnya tebal. Ra yang berbaris atas dan ra yang berbaris depan dia akan jadi bertafkhim, tebal. Jadi kalau kebanyakan contoh dalam surah An-Nisa ayat 400, ini bukan 4000 ni, minta maaf, ayat 114 kalau tak silap saya lah. Ayat 114, jadi bunyinya begini. La khaira fi khaira ra. Itulah bunyinya. Ra yang sepatutnya ra itu berbaris atas, maka dia akan dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu tebal. Jadi tak bolehlah kita baca la khaira fi khaira ra. Tak cukup. Dia kena ra. La khaira fi ra.
Dia kena ra. Dia tak boleh ra. La khaira fi kathirin. La khaira ra tak nak. Dia kena ra. Ataupun diangkat tu lidah tu sehingga kan ada al-fajwatul lati yamurru biha sautul juz'un min as-saut. Sebahagian daripada udara tu akan inhiraf melencong di antara ada sedikit. Kalau tuan-tuan boleh rasa angkat lidah, dekat atas hujung lidah tu tuan-tuan akan ada fajwah, ada ruang udara kat situ akan berlaku getaran yang sedikit, dan juga bila diangkat itulah dikatakan ra yang tebal, la khaira. Okey, sekarang ni saya nak ajak kepada tuan-tuan, ayuh kita cuba untuk membezakan di antara ra yang tebal dan ra yang nipis. Ni contohnya. Ni saya nak tengok, tuan-tuan boleh tengok dia punya gambar rajah tersebut. Gambar rajah tersebut cuba tengok dulu. Ada ra tafkhim, ra tebal. Ra tarqiq, ra yang nipis. Kita tengok contoh pada ra yang subhanallah, pada ra yang tarqiq dalam surah Ali Imran pada ayat 156. Dalam surah Ali Imran pada ayat 156, bila ra yang tarqiq itu bima ta'maluna basir. Okey, saya nak bagi tahu, bila waqaf ra itu mati, sebelumnya ada huruf ya yang mati, jumpa pula dengan sad yang berbaris bawah, maka kita akan baca dengan tarqiq iaitu nipis. Dan bila baca dengan nipis, lidah macam mana Ustaz? Jawapannya, lidah itu hujungnya tetap diangkat. Hujung tetap diangkat tu memang confirm. Itulah identiti huruf ra. Kalau hujung lidah tak diangkat, bukan ra namanya. Kalau diangkat hujung lidah, ra lah itu namanya. Cuma habis apa beza dia Ustaz? Kalau ra tafkhim diangkat tak hujung lidah? Diangkat. Kalau ra tarqiq diangkat tak hujung lidah? Diangkat juga. Habis bezanya Ustaz? Bezanya apa? Bezanya adalah ra yang tarqiq ini, tuan-tuan boleh tengok lidah yang ada gambar rajah tu kan? Gambar rajah. Jadi lidah ni, hujung ni tetap diangkat, tapi bahagian belakang ni dia flat. Flat ni kita sebut dalam bahasa flat tu bahasa Jawa lah, tak dalam bahasa Inggeris lah. Flat tu rata. Kat rata di bahagian tengah lidah, bahagian pangkal lidah, belakang lidah ni semua tenang-tenang je, relax je, santai-santai. Dia tak bekerja keras. Dia duduk dalam keadaan yang tenang, dan dia duduk dalam keadaan rendah dan tidak terangkat. Dia rata saja. Jadi bima ta'maluna basir. Tu. Lidah dia tetap diangkat sebab ra. Contoh pada ra yang tafkhim, contoh dalam surah Ali Imran pada ayat ke-156. Yadhhabu bil absar. Okey, ra itu mati, sebelumnya ada lim maksura dan sad itu berbaris atas, maka dia akan jadi ra yang tafkhim. Bila ra yang tafkhim macam mana? Sama juga formula dia. Hujung lidah tetap diangkat, ra. Dah betul. Tapi bahagian tengah itu seolah-olah ada lengkungan. Seolah-olah kita boleh cedok air. Macam itu. Cedok dia ada bunyi sikit. Seolah-olah tengah-tengah tu ada lengkungan, dan bahagian pangkal lidah tu juga diangkat. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah hujung itu tetap memang diangkat, dan bahagian pangkal juga diangkat, seolah-olah dia akan menjadi tengah-tengah lidah tu ada lekukan. Ada lekukan lah, saya tak jumpa lah bahasa lain. Ada lekuk, seolah-olah ada dia punya tempat nak cedok. Itu adalah ra yang tafkhim. Itu bezanya. Contoh yang nipis. Basir. Belakang flat, ringan. Kalau yang tafkhim, absar. Tu. Ujung lidah tetap diangkat, tapi bahagian pangkal tu yang dekat dengan anak tekak kita pun diangkat ikut sekali. Bila diangkat depan dan belakang, tengah-tengah tu ada cedok air. Lebih kurang macam gitulah. Itu secara gambaran mudah. Gambaran mudah boleh tak? Okey, jadi kita boleh pergi kepada contoh. Jadi kita memerlukan kepada pembaca-pembaca setia kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Puan Amiza, Puan Anis, Puan Nurjanah, Ummu Sofiah, Nurmah, Puan Zalaiha. Jadi saya ambil pada atas lah. Puan Amizah, silakan Puan Amizah boleh untuk membaca contoh yang pertama dalam surah At-Tur pada ayat yang kelima. Tafadhal. Silakan Puan. InsyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسقف Oh, terputus. Lagi sekali. والسقف المرفوع. Sak tu tak boleh rendah sangat. Ni dah huruf lain pula. Qaf. Qaf tu dipantulkan dengan tinggi. Wassaq. Dia tak boleh wassaq. Dia wassaq. Okey, cuba lagi sekali. والسقف المرفوع. Saya tak nampak mulut puan, tapi saya dapat rasakan bahawa mar itu dibaca tanpa dimuncung lidah. Kalau muncung dia akan bunyi begini. Wassaqfil marfu atau mar. Itu mar tu ra tu bunyi macam tebal tapi salah. Nampak macam tafkhim tapi salah. Ra itu cuba tengok kat marfu tu, ra itu ra yang mati dan sebelumnya mim yang baris atas, maka dia akan jadi tafkhim, dia akan jadi tebal. Jadi bila jadi tebal, tidak dimuncungkan. Jadi Puan Hamizah, saya rasa memang bacaannya bacaan yang tepat, iaitu dibaca dengan diangkat hujung lidah itu. Tarful lisan itu. Jadi, wassaqfil marfu'. Tu. Dia tak wassaqfil ni. Ini tak boleh ni. Kasih potong muncung dia tu. Jadi nak katakan cuma diangkat lidah. Bibir statik, tenang-tenang. Wassaqfil marfu'. Tu. Fa tu dhammah. Okey, terima kasih Puan Hamizah. Jazakillahu khairan katsiran tayyiban barakan fik. Untuk yang nombor 2, silakan Puan Anis dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-15. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilaihin nusyur. Okey. Khair. Kalau puan yang saya dengar Puan Anis baca bila nusyur hujung tu ra itu mati. Sebelumnya ra itu kira waqaf lah. Sebelumnya waw yang mati dan shin berbaris depan. Jadi dia hukumnya dibaca dengan tebal. Tetapi Puan Anis tadi ada bunyi dia macam nipis. Puan Anis kalau boleh nak cuba lagi sekali silakan. Okey. Wa ilaihin nusyur. Okey, insya-Allah lebih better daripada yang pertama. Yang pertama yang bunyinya begini. Wa ilaihin nusyur. Itu rendah. Yang kedua lebih better. Wa ilaihin nusyur. Okey, puan tengok bila kita sebut syu tu, nusyu, mulut kita mulut kita muncung kerana baris dhammah tu. Nusyu wa ilaihin nusyur. Jangan kita mengambil kesempatan menogak air yang dikeruh. Apa benda? Menegak air yang saya pun lupa peribahasa. Tapi nak katakan dah alang-alang kita dhammah dekat shin, syu tu kita pun bantai ra terus. Wa ilaihin nusyur. Senang dia kata. Tak payah buat kerja. Alang-alang shin dah muncung, dia muncung satu kali. Wa ilaihin nusyur. Jadi tidak tepat. Tonton tengok betul-betul mulut saya ketika ra itu diwakafkan tidak ada muncung. Muncung hanya pada shin yang berbaris dhammah. Wa ilaihin nusyur. Nampak? Bila ra tu mulut saya terbuka pula. Sebab apa? Bibir-bibir ini tidak terkesan pun dengan penyebutan huruf ra. Bibir-bibir ini tidak terpengaruh pun dengan sebutan huruf ra. Yang main peranan adalah lidah yang diangkat. Wa ilaihin nusyur. Tu diangkat. Okey, terima kasih Puan Anis, jazakallah khair katsiran tayyiban barakan fik. Jadi silakan kepada Puan Nurjannah Nurdin, subhanallah, untuk mencuba bacaan dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-8. Silakan aja. Puan Nurjannah. Okey, khair, silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نذير. Jangan lagi sekali je. Marratan ukhra. Wahid, min, thalatha. Lagi sekali. ألم يأتكم نذير. Khair. Di hujung tu dengar. Dan kedengaran bahawa senyora itu dibaca dengan nipis. Iaitu nadir, iaitu diangkat hujung lidah, itu kerana nak sebut untuk makhraj ra. Tapi bahagian
tengah dan pangkal lidah ini semuanya flat, duduk tenang-tenang je, tak diangkat dan tak ada lekukan dan dia tenang relax je. Itu adalah bacaan yang baik. Terima kasih pada Puan Nurjanah Nuruddin, jazakillah khair kathiran tayyiban barakan fiik. Terima kasih Puan. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak. Jadi yang paling penting kita kena tahu makhraj ra itu tidak muncung ra, ru, tapi diangkat hujung lidah. Perempuan kena betulkan mulai pada hari ini. Alah bisa tegal biasa. Gitu. Okey, sekarang ni silakan kepada Puan Ummu Sofiyah. Puan Ummu Sofiyah. Puan Ummu Safiyah boleh silakan untuk latihan praktikal kita. Boleh sebut ra, ri, ru sampailah ke bawah ni. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra, ti, ru, ar, ir, ur, arra, irri, urru. Cuba pada lapisan yang kedua, ar tu. Ar, ir, ur, Lagi. arra, irri, urru. Okey. Tapi nampak macam ada getaran dia tu macam berlebihan sedikit. Tapi satu bahasa yang baiklah. Ra, ri, ru, ar, ir, ur. Contoh saya nak tunjuk kepada saya nak contoh kalau tuan-tuan boleh perhatikan pada ar, irri, cuba tengok pada urru ni. Tuan-tuan tengok sebutan yang saya sebut urru. Kalaulah bacaan kita, kalau kebiasaan mulut ra kita muncung, dia akan jadi macam ni. Urru. Tuan-tuan tengoklah sekali. Urru. Saya terus. U tu pertama muncungnya mulut saya adalah kerana amzah yang berbaris depan. U. Kemudian disebabkan ra tu jadi saya urru. Yang ini salah. Yang sepatutnya urru. Masa sebut u muncung, kemudian dikembalikan semula sebab nak letak makhraj ra tu hujung lidah diangkat saja. Urru. Urru. Yang salah urru. Sama. Tuan-tuan tengok lagi sekali mulut saya urru. Itu tak nampak macam sama. Bunyi samalah Ustaz. Alah itu diskaun lah sikit. Itu sebutan macam sama. Bunyi macam sama tapi tak tepat. Tengok lagi sekali mulut saya. Urru. Ini salah. Kerana dia termasuk dengan dhammah hamzah. Dia sekali masuk dengan ra. Urru. Sepatutnya urru. Macam tadilah Puan Ummu Sofiyah tadi saya pun tak nampak mulutnya, tapi saya rasa bacaan yang betul lah, bacaan yang baik. Terima kasih kepada Puan Ummu Sofiyah atas percubaan dalam latihan praktikal huruf ra. Jadi itu sedikit sebanyak huruf ra. Tapi yang paling saya nak bagi penekanan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, jangan muncung. Kita dah biasa Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sepatutnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Boleh cuba balik boleh cuba insya-Allah. Okey, itu adalah untuk ra dan mudah-mudahan kita boleh cuba perbaiki ra yang tafkhim dan ra yang tarkik macam mana. Okey, kita akan masuk pada huruf yang seterusnya iaitu huruf lam. Huruf ni di antara huruf yang sama atau bukan kita sebut sama. Alamak, gambar lam tertinggal lah. Tak apalah. Nanti saya terpaksa tunjukkan saya punya ni lah. Okey, lam. Lam ini di antara huruf yang juga duduk di antara lingkungan hujung-hujung lidah. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dekat mana lam ni punya duduk. Okey. Lam ni saya nak bagi tahu dulu, nak kenalkan dengan tuan-tuan supaya tahu kat mana lam ni. Okey, lam ini hafatul lisan. Min adna hafatul lisan ila muntaha tarfih. Ni tuan-tuan tengok, minta maaf saya keluar lidah. Saya nak tunjuk sebab lidah saya lupa nak masukkan gambar aja. Okey. Ni. Bahagian yang depan lidah tu tuan-tuan dengan dia punya dengan Allah, sepatutnya saya masukkan gambar lah, minta maaf banyak-banyak. Hujung lidah tu tapi permukaannya aja, bukan hujung. Okey, ni lidah. Minta maaf, mana gambar ni lidah, ni hujung. Tapi ni saya nak ni bahagian atas ni. Bahagian atas hujung lidah tu. Kalau hujung lidah tu betul-betul hujung tu. Yang tajam tu. Tapi ni hujung lidah yang atas permukaan hujung tu. Atas permukaan je ke sini. Saya tunjuk dah. Saya keluarkan lidah ni, minta maaf. Tu.
dia punya area tu, hujung lidah tu dan kiri dan kanan tu. Min adna hafatul lisan, kiri hujung lidah, kanan hujung lidah, termasuk hujung lidah yang mana permukaannya. Ni permukaan dia. Tu permukaannya, minta maaf lah. Okey, itu permukaannya. Maka semua bahagian hujung dan tepi permukaan tu dia akan dia akan diletakkan di, kita disebut apa ni tuan? Kita sebut apa nama tempat ni? Hunukil a'la, bukan hunukil a'la. Sekejap betul, hunukil a'la. Ni. Langit atas ni. La. Okey, cuba tuan-tuan buat. Cuba. Ayuh kita cuba sama-sama. Hujung lidah ni bukan hujung yang muncung tajam tu hujung permukaan lidah tu, permukaan bahagian hujung tu dengan kiri kanan tu seolah-olah ni. Kalau macam ni lah contoh, ni lidah saya. Ni mana kamera? Ni lidah saya. Ni. Sini. 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 Yang tu dilekatkan ataupun diletakkan di hunukil a'la, di lelangin atas belakang gigi tu. La, li, lu. Cuba kat rumah. La, li, lu. Dia lekat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Masa sebut alamin tu pastikan lidah, permukaan lidah tu, kiri dan kanannya hujung tu dia kena dengan lelangin atas. Banyak di antara kita baca alamin, ala. Cuba buat alamin, alamin. La tu macam dia macam sekadar nak sentuh tak sentuh, nak lalu tak lalu. Jadi maksudnya kurang tepat. Jadi sepatutnya lebih baik bila kita sentuhkan bahagian permukaan hujung lidah dan tepinya hafatu ni dekat dengan lelangit atas ni. La, li, lu, alamin. Baik begitu. Itu dia antara bacaan hujung tepi lidah tu. Ni muntahal hafah. Ni adnal hafah ni ada punya hujung lidah tu. Jadi di antara lam ni ada sifat yang namanya jahar, jelas, inhiraf. Okey. Inhiraf ni kan saya sebut melencong. Melencong tu apa? Dia punya aliran suara tersebut. Kalaulah ra tadi ada juga sifat inhiraf. Tapi inhirafnya ra itu di hujung lidah tu ada permukaan, ada fajwah. Kita sebut ada permukaan yang kecil, tetapi lam kan saya dah sebut tadi, permukaan hujung dan tepinya semua itu dah bersentuhan dengan langit atas, mana mungkin nak keluar daripada tengah. Jadi inhiraf, udara tu yang keluar daripada bawah ni, dia keluar sampai dekat sini, nak sebut huruf lam, dia akan pecah ke tepi. Piung. Dia ada bunyi sikit lah. Dia pecah ke tepi, dia punya aliran udara tu, dia lalu melencong. Dia lalu dah tegak, dan melencong ke tepi. Sebab apa? Bahagian tengah tu kita dah rapatkan dengan langit atas, maka bunyinya melencong ke tepi. Itu lam. Sebab tu dia itu huruf tawassut. Nak katakan tertahan secara penuh tidak, dan dia itu mengalir secara terus pun tidak. Istifal huruf yang rendah dan infitah di antara huruf yang terbuka. Okey, jom kita tengok apakah kesalahan pada huruf lam. Terdapat, yang pertama adalah terdapat pantulan selepas penyebutan lam. Pantulan. Contoh alhamdulillah, itu nak pergi mana le tu? Tak boleh. Kadang-kadang orang baca dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh muan. Tak ada pantulan, tak ada tak ada. Itu kesalahan yang kebiasaannya dilakukan. Yang nombor dua, kesalahan umum yang berlaku pada huruf lam adalah menahan sebutan lam tu lebih lama daripada yang sepatutnya. Dalam surah Al-Fatihah juga pada ayat yang ketujuh, contoh waladdallin. Nampak tak? Lam tu bertasydid. Jadi kita ada penekanan pada huruf lam, tapi tidak tertahan lama lah. Tak ada dallin, dia tak tertahan lama. Dia cukup kita masuk tasydid, penekanan pada huruf lam, dan terus pada penyebutan barisnya. Kemudian kesalahan yang ketiga, kesalahan yang umum yang berlaku adalah menyebut lam yang nipis dengan sebutan lam yang tebal. Nak katakan bukan ra saja yang ada tebal nipis, lam pun ada. Lam yang nipis, ada lam yang tebal. Dalam istilah lain disebut taghlizul lam, taghliz, menebalkan lam. Jadi kita tengok contoh dalam surah Al-Fatihah.
Nampak tak lafzul jalalah? Lafzul jalalah tu lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah itu didahului dengan huruf mim yang berbaris bawah. Bila huruf mim yang berbaris bawah, maka dia akan lam ini lam yang nipis. Lam yang nipis kita akan baca bismillah, bismillah. Bila bermaksud tekanan lam tu hujung lidah, bukan hujung lidah, hujung permukaan lidah dan tepi-tepi tu memang diletakkan dalam langit atas, tapi tekanannya lebih ringan dan rendah ke bawah. Belakang lidah pun flat macam raw tadi, flat. Bismillah, bismillah. Kalau yang salah, bila lam tu ditebalkan, bismillah, tu bismillah. Sepatutnya huruf lam lafzul jalalah terutamanya kalau sebelumnya itu berbaris atas ataupun berbaris atas ataupun depan, maka dia akan jadi tebal. Tapi kalau sebelumnya berbaris bawah, dia akan jadi nipis, lam yang nipis. Bismillah, tekanannya bila dia angkat lidah lebih ke bawah, bismillah. Okey, gitu. Contoh lain, lam nipis dengan sebutan lamnya tebal. Ni biasa. Siratal ladzina wal maghdubi alaihim walau kalau bunyi lambat kalau buat slow motion walau sepatutnya waw di atas wa, lam di atas la, wala. Sepatutnya wala. Dia bukan wala. Ghairil maghdubi alaihim walau kalau lambat akan sikit bacaan walau dia patut wala, kekal wala, walau itu di antara sebutan lam yang kesalahan yang umum pada kesalahan yang ketiga. Okey, sekarang ni untuk percubaan. Ni ringkas je ni. Ni ringkas pada lafaz yang pertama tu. Tadi Puan Amizah sudah, Puan Anis sudah, Puan Nurjana, Ummu Sofia dah. Kita pergi pada Puan Zalaihatan. Puan Zalaihatan silakan untuk cuba pada nombor 1 tu. Dia tak ada ayat pun, dia lafaz Allahu Akbar tu. Boleh Puan Zalaiha? Kalau Puan Zalaiha tak ada, saya rasa Puan Kartini boleh, silakan Puan Kartini. Okey, silakan. Sebut ni Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lagi sekali, Puan. Allahu Akbar. Okey. Betul, tapi dia kurang macam mana saya sebut Allah dia macam cuba dia macam kurang firm, maksudnya kurang tu. Maksudnya minta maaf hujung lidah ni bagaimana Puan? Hujung permukaan hujung dan tepi-tepinya tu mesti dia ada berada di langit atasnya. La. Jadi al. Dia kena al. Cuba sebut al. Jadi ini kalau apa namanya lebih-lebih lagi bila kita nak ajar anak kita, cucu-cucu kita nak sebut Allah, jangan dia sebut jangan bulat mulut. Allah. Dia tak tahu macam mana. Caranya adalah kita bagi tahu hujung permukaan lidah ini dan bahagian tepinya, iaitu bahagian yang tepat saya tunjuk, minta maaf lagi sekali. Ni lidah, ni bahagian sini ni. Hujung dan ni diletakkan di lelangin atas la. Minta maaf tak nampak gambar. La, li, lu. Jadi al. Cuba Puan sebut al. Tekanannya ke atas, bukan tekanan ke bawah. Al itu al ke bawah, dia al. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Jadi kalau kita nak ajar anak kita, kita jangan bulatkan mulut. Allah. Kita tak tahu macam mana. Tapi caranya adalah lam itu diletakkan, hujung permukaan lidah tu diletakkan pada langit atas. La, li, lu, al. Allahu Akbar. Allah. Dia tak Allah. Dia tak tahu macam mana. Biasa budak-budak kecil dia sebut bulat dia punya mulut. Allah. Tapi kita bagi tahu, tak payah, tenang, tak payah bulat mulut, tapi dia letakkan permukaan hujung lidah dan bahagian tepinya itu di langit atas. Allahu Akbar. Begitu. Terima kasih pada Puan Kartini atas. Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Okey. Pada surah Yasin pada 72, saya silakan kepada Puan Zalaiha ataupun Puan Nurmah.
Puan Zaleha ataupun Puan Nomah untuk cuba bacaan surah Yasin pada ayat yang ke-72. Kalau Puan Zaleha dan Encik Puan Normah tak ada, kita ada Abang Saiful. Masya Allah. Apa khabar? Abang boleh bang cuba surah Yasin pada ayat ke-72. Kalau tak ada juga, kita memang ada pembaca setia dalam kita lah. Puan Amizah, silakanlah Puan Amizah. Kalau mereka tidak munculkan diri mereka, Puan Amizah boleh take over. Silakan Puan Amizah. Baik Ustaz. Okay. Tak apa Puan Amizah, silakan. Surah Yasin. Tak apa Ustaz Ridwan, tak apa. Apa? Okey. Surah Yasin 72. Okey. Silakan. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ Cuba lagi sekali. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. Kalau saya dengar sekali imbas bacaan oleh Puan Ambizah, bacaan yang baik. Kenapa lam tu diletakkan dia tu? Wadhallal. Nampak tu? Kalaulah tidak diletakkan kepada hujung permukaan tu, tidak diletakkan pada lelangit atas, dia akan bunyi begini. Wadhallalna. Dia seolah-olah bunyi lam, tapi lam yang kurang sempurna dan tidak tepat. Tapi kalau kita tadi bagi haknya wadhallalna, zallal, dua-dua diangkat. Zallalna. Kalau yang kurang tepat dallalna, bunyi juga lam, tapi dia tidak diangkat dengan sempurna, tidak bersentuhan dengan langit atas. Sama juga dalam suratul Fatihah. Kalau tuan-tuan biasa baca alhamdulillahi rabbil alamin, ala la tu, cuba tuan-tuan baca sendiri-sendiri. Cubalah sekarang ni. Alamin, ala la. Agak-agak hujung lidah kita letak dengan langit atas tak? Jawapannya tidak. Biasa kita sekadar la tu macam dia macam gini lidah tu. Alamin. Sepatutnya untuk menyempurnakan makhraj lam pula lam rabbil alamin, la sempurna. Maksudnya bahagian permukaan lidah dan di tepi-tepi sisinya itu ila hunukil ala, letak pada hunukil ala, iaitu langit atas, la alamin. Jadi seolah-olah lam itu mempunyai hak yang tersendiri. Kita bagi ain haknya, lam haknya, mim haknya, maka itu akan jadi bacaan yang baik secara tidak langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, lamin, lamin. Gitu. Okey, khair. Terima kasih pada Puan Amidah. Jadi yang terakhir, ini mudahlah. Puan siapa boleh cuba dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Abang Saiful tadi dah panggil namanya tapi belum muncul lagi. Okey, khair. Abang Saiful silakan dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, silakan. Ayat Fatihah yang pertama Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ni dalam kita sebab bacaan Imam Hafs an Asim dalam Tariq Syatibiyah, dalam suratul Fatihah tu ayat yang pertama kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tu dah kira ayat yang kedua dah bang. Jadi kita baca yang pertama iaitu Bismillah. Okey, cuba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, Bismillah je yang pendek saja. Okey, silakan. Bismillah. Okey, khair. Baik. Baik, bacaannya betul. Bismillah. Maksudnya lam tu lam yang muraqqaqah. Lam muraqqaqah, lam yang nipis. Dia tak tebal. Kalau saya baca Bismillah, itu lam yang mufakhamah, lam yang tebal. Kenapa lam dekat lafzul jalalah pada yang Abang Saiful tadi baca, kenapa dia lam yang nipis? Kerana sebelum lafaz Allah itu ada huruf mim yang berbaris bawah. Jadi lam itu jadi lam yang muraqqaqah, lam yang nipis. Jadi apa beza lam yang nipis dengan beza lam dengan ra? Macam mana kita sebut tentang ra tadi, macam gitu juga lam. Kalau lam yang nipis, bahagian permukaan lidah itu dan bahagian sisinya diangkat ke langit atas, bahagian tengah dan belakang lidah semua tenang-tenang, aman damai je, duduk flat je. Tapi kalau lam yang tebal, Allah, bila sebut
Allah, sama juga. Bahagian permukaan dan tepi bahagian lidah itu dekat dalam langit atas, dan bahagian pangkal lidah juga naik. Seolah-olah di tengah itu ada lekukan. Itu ada lam al-mufakhamah. Al-lamul mufakhamah. Yusahibul lam al-mufakhamah. Itu nak katakan lam yang tebal itu dia katakan baca bahagian pangkal pun diangkat sekali. Allah. Sebut kalau tuan-tuan dekat rumah boleh cuba. Allah. Allahu Akbar. Begitu insya-Allah. Jadi puan, saya rasa kita pun dah sampai jam 8.45 ni. Isyak pun baru dah masuk dah. Jadi sebelum kita nak akhiri ni tuan, saya nak minta ni lah kepada siapa-siapa yang semua dah cuba ni, saya tengok ni. Cuma Puan Zalaiha dengan Puan Normah belum. Okey. Ustaz Ridwan lah, silakan. Silakan tuan. Boleh. Latihan kita Ustaz Ridwan, silakan. Khair. Lanila. Yang ni kan, terima kasih banyak Ustaz Ridwan. Jadi saya nak kepada tuan-tuan yang berada di rumah juga cuba, tapi cuba bukan setakat la lilu ballu lan laminan, bukan begitu. Pastikan perhujung permukaan lidah, ni lidah saya sekarang ni lidah saya ke atas, hujung sini tepi sini, hujung sini dan tepi belah sini. Permukaannya itu semua bersentuhan dengan hunukil a'la, dengan langit atas. Jadi la lilu bal, tu bal sempurna, naikkan ke atas. La lilu bal lu lan lani lalna minal mulni malilan lanila, gitu. Jadi kalau kita tak letak pada hunukil a'la, tak letak pada langit atas, dia akan jadi la yang dia cuma diangkat lidah sedikit je, tak cukup syarat, tak cukup kedudukannya. La lilu bal lulan lanilalla minal mulni malilan lanila. Bunyi juga lam, tapi lamnya lam yang tak cukup korum, kita panggil, tak cukup sifat dia, tak cukup sempurna kerana lidah tidak diangkat dengan betul. Lam tidak diangkat dengan betul. Min adna hafatul lisan ila muntahai tarfi ma'ayu hadhihi ma min hunukil a'la. Itulah ujung lidah yang bahagian dan sisi-sisinya itu kena pada langit atas. Jadi saya rasa tak sempatlah kita untuk masuk pada huruf yang ketiga, tapi huruf ketiga ni akan ada kaitan dengan lam dengan nun. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah, iaitu dengan huruf nun. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan jazakallah khairan kathiran jazak kepada semua yang menyertai pada malam ini. Allah muliakan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmati semua yang ada dalam usaha untuk memperbaiki, untuk kita rapat dengan Al-Quran. Tapi ingin suka juga saya nak berkongsi kepada tuan-tuan yang hadir, kita di Waqaf An-Nur masih membuka rayuan kecemasan untuk selamatkan Palestin, iaitu bantuan untuk disalurkan kepada mereka melalui Cinta Gaza Malaysia, yang mana kalau kita lihat, kalau ada yang ada tertera di Facebook, di paparan, dia ada laman, ada Bank Rakyat dan juga Maybank yang nombornya yang ada di situ, bagi kita terus menerus membantu kaum sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita yang berada di Palestin yang memerlukan bantuan makanan, pakaian dan tempat tinggal, yang mana akan disalurkan oleh NGO yang akan bertanggungjawab untuk memberi bantuan menyalurkan kepada rakyat Palestin. Juga dan begitu juga dan jadi poster inilah di antara satu-satunya kita punya apa namanya cara untuk kita boleh promotekan. Tuan-tuan boleh tengok poster ni, boleh sharekan kepada sahabat-sahabat kat Facebook, send kat kawan-kawan kita, send kat grup ahli WhatsApp, dan bolehlah. Jadi ada juga kita sempena ataupun bertepatan dengan keadaan COVID kita yang tidak menentu dan meningkat, kita juga ingin membantu kepada
sahabat-sahabat kita terkhusus yang berada di Malaysia lah, sumbangan bakul makanan COVID-19 PKP 3.0 melalui Wakaf An-Nur, yang mana kita akan buat pemberian makanan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Kita akan ada bakul-bakul makanan dan kita akan hantar agihan tersebut. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang memerlukan, yang mana sumbangan tersebut boleh dilakukan terus kepada akaun Bank Islam Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On, seperti mana yang tertera di paparan. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita dapat memudahkan urusan-urusan mereka yang susah, seperti mana Nabi sebut, may yassara ala mu'sarin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyenangkan orang yang susah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke dunia dan Allah akan mudahkan jalannya di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan ambil kesempatan mudah-mudahan. Jadi jadi insyaAllah mudah-mudahan kita pada malam ini kita mendapat barakah. Hari ini kita membincangkan huruf Ra dan Lam, dan insyaAllah kita akan sambung huruf Nun pada minggu hadapan. Jadi sampai itu saja, naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih farada suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.